الصلاة والسلام عليك يا رسول الله عليك يا حبيب الله عليك يا نبي الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang dihormati, yang dikasihi Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan izin Allah dapatlah lagi sama-sama kita berada di dalam rumahnya. Mudah-mudahan duduk kita dalam rumah Allah mendapat keberkatan, mendapat rahmat dan nikmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa-dosa kita, menerima segala amal ibadah kita, menjauhkan diri kita daripada azab kubur dan azab api neraka Jahannam, dan menempatkan diri kita di hari akhirat kelak bersama dengan para anbiya, para syuhada, para orang-orang yang beriman, yang bertakwa, yang sentiasa mendapat naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk memasuki syurganya dan menikmati nikmat syurga Allah, di mana nikmat yang paling besar, yang paling mulia di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat dapat melihat Allah dan nikmat dapat berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa memerlukan juru bahasa. Inilah nikmat yang dinanti-nantikan oleh sekalian para penghuni syurga Allah. Jadi mudah-mudahan muslimin muslimat, para pendengar yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita semua nanti dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak di dalam surganya. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berada di dalam majlis ilmu seumpama berada di taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, sementara kita menunggu masuknya salat fardhu isya, kita duduk seketika dalam majlis ilmu, dalam kuliah maghrib bulanan, pengajian kitab Sakaratul Maut. Jadi insyaAllah pada malam ni kita masuk pada bab yang baharu, yakni bab yang ke-7, yakni bab sesungguhnya kamu tetap datang kepada kami pada hari kiamat kelak dengan bersendirian. Maksudnya kita akan datang kepada Allah, kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersendirian. Baik. Qala muallim rahimahullahu ta'ala, dan berkata pengarang kitab rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengurniakan rahmat dan nikmat kepada ulama yang mengarangkan kitab
kepada yang mendengarnya. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil iktibar, mengambil pengajaran daripada apa yang dituliskan oleh ulama di dalam kitabnya yang bersumberkan daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta hujah para ulama. Bab yang ketujuh, yakni sesungguhnya kamu tetap datang kepada kami pada hari kiamat dengan bersendirian. Maka dimulakan akan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kemudian selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz salawat yang sahih, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terbaik dan termulia. Begitu juga kepada keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan sekalian pengikutnya hingga ke akhir zaman. Amma ba'du faya ibadallah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa laqad jitumunna furadda kama khalaqnakum awwala marratin wa tartum ma khawlanakum wara'a zuhurikum wa ma nara ma'akum syufa'a'akum allazi za'antum anhum fikum syurakat laqad taqatta'a bainakum wa dhalla ankum ma kuntum taz'umun. Dan sesungguhnya kamu telah datang kepada kami sendiri-sendiri sebagaimana kami ciptakan dahulu dalam keadaan pada mulanya dalam keadaan bersendiri, dan kemudian kamu, yakni kita ni lah, tinggalkan di belakangmu di dunia apa-apa yang Allah Ta'ala kurniakan, apa-apa yang kami kurniakan kepadamu, dan kami tiada melihat bersertamu pemberi syafaat yang kamu anggap bahawa mereka itu sekutu-sekutu Tuhan di antara kamu. Demi sesungguhnya telah terputuslah hubungan antara kamu dengan mereka, dan hilang lenyaplah daripada kamu yang dahulu kamu anggap dan sifatkan mereka memberi faedah dan memberi manfaat. Dalam surah Al-An'am ayat 94. Ayat ini membicarakan bahawa kita ni akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan bersendirian, sama keadaan pada awal kejadian kita. Ciptaan kita ni dulu dalam keadaan bersendirian juga dalam perut mak kita. Kita datang dunia ni dalam keadaan bertelanjang, maka kita kembali kepada Allah pun dalam keadaan bertelanjang juga. Dalam keadaan bertelanjang juga. Kita keluar daripada perut mak kita, bertelanjang ke pakai baju? Telanjang belaka. Dah kembali kepada Allah, telanjang juga. Sebab kain kapang akan hancur. Kata Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Amirul Mukminin, 3 hari sahaja kita dikebumikan, tubuh badan kita ini dipenuhi dengan ulat-ulat. Semuanya hancur menjadi tanah kecuali tulang sulbi. Hal lain hancur belaka. Kain kapang pun hancur. Maka kita bangkit di hari akhirat esok-esok dalam keadaan bertelanjang, berkaki ayam, tidak berkhatan. Bangkit dalam keadaan tanpa baju. Semua makhluk, semua makhluk. Sehinggalah Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dan kalau semua bangkit dalam keadaan bertelanjang, maka terdedah habislah segala aurat
manusia ni. Tak, Nabi kata masa tu tak ada masa dah nak tengok aurat. Kerana manusia disibukkan dengan urusan masing-masing. Manusia disibukkan dengan urusan masing-masing, masing-masing berada dalam keadaan ketakutan. Masing-masing berada dalam keadaan kegelisahan, kerisauan sebab nak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bila kita akan dibangkitkan, yakni pada hari kiamat kelak, setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Israfil meniup sangkakala yang ketiga. Sangkakala yang ketiga membangkitkan seluruh makhluk. Masa itu sudah berlaku ke kiamat? Sudah berlaku. Bangkit itu sudah berlaku kiamat. Kita sudah memasuki alam akhirat. Sekarang kita alam dunia. Kemudian lepas ni kita masuk ke alam kubur, alam barzakh. Kita bangkit esok-esok adalah di alam akhirat, bukan alam dunia lagi. Dan bila berlaku? Setelah Allah Ta'ala memerintahkan malaikat Israfil meniup sangkakala yang ketiga. Sangkakala yang pertama, Allah Ta'ala mematikan seluruh orang-orang mukmin, orang beriman, orang mukmin wa iman, walaupun dia tak semayang. Tak semayang, langgar perintah Allah, langgar perintah Rasul. Tapi tanya, adakah kamu beriman kepada Allah? Ya, aku beriman kepada Allah. Itu pun Allah Ta'ala matikan juga dengan tiupan angin yang halus. Tiupan yang kedua, Allah Ta'ala menghancurkan bumi ini, di mana Allah Ta'ala menggulung langit seperti menggulung kertas. Apabila langit ini digulung, maka bertaburanlah bintang-bintang daripada langit jatuh ke atas muka bumi. Maka hancurlah bumi ini. Yang merasai kiamat ni siapa dia? Nabi kata adalah orang-orang kafir original. Dah mati dah semua, barulah Allah Ta'ala perintahkan malaikat Israfil meniup sangkakala yang ketiga untuk membangkitkan seluruh makhluk untuk dihimpun pada satu tempat yang dinamakan bumi Baitah. Pada hari kita dibangkitkan esok-esok, ada tak bersama dengan kita ni apa-apa yang Allah Ta'ala kurniakan waktu atas dunia dulu? Tak ada. Masing-masing sibuk dengan hal masing-masing, urusan masing-masing. Tak ada. Kita bangkit dalam keadaan bersendirian. Apa-apa kurniaan yang kita dapat sewaktu atas dunia hari ini, semuanya telah ditinggalkan. Hak tu di hari akhirat, hak kita mati pun sama juga. Kiamat kecil bagi diri kita adalah mati. Dah kita mati, orang usung khanda kita, orang usung mayat di atas tanah kubur. Ada tak pangkat darjat kurniaan kebesaran hak yang ada sewaktu kita hidup ni ikut sekali masuk dalam lubang kubur? Tak ada. Tak ada. Dan orang yang usung mayat ni pun dia sebut pangkat ataupun sebut jenazah. Sebut jenazah saja, tak sebut dah pangkat. Hak yang meninggal tu siapa dia? Panglima Angkatan Tentera. Panglima. Masa nak usung mayat tu sebut panglima ke jenazah? Boleh dah angkat panglima buat masuk dalam kereta jenazah, kita angkat tanah kubur. Tak sebut tu. Boleh dah kita angkat jenazah buat masuk dalam van, kita gata tanah kubur. Di Batu Nesang ada tak tulis pangkat darjat kebesaran? Tak ada. Tok Imam yang baca talqin pun ketika mana nak sebut nama, sebut pangkat ke sebut nama saja? Sebut nama je. Sebab tu kata kita tinggalkan apa-apa yang dikurniakan atas dunia hari ini, semuanya kita akan tinggalkan.
Hak yang mana selama ni kita beranggap orang ini memberi syafaat, dia ni bersama dengan aku, sekutu aku akan tolong aku esok-esok. Tak ada. Hak yang tolong kita esok-esok di yaumul mahsyar adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kawan-kawan sepermainan, kawan-kawan selepok kedai, ada tolong tak? Tak ada. Dia pun sibuk dengan urusan dia di yaumul mahsyar. Sebab manusia bangkit dalam keadaan kebingungan, dalam keadaan keresahan, dalam keadaan kerisauan, sebab tak tahu nasib yang ditentukan oleh Allah Ta'ala, sama ada manusia ni, kita ni melangkah masuk ke dalam syurga Allah ataupun dilemparkan ke dalam api neraka Jahannam. Baik. Maka Imam Al-Bukhari berkata dalam kitab sahihnya, yakni kitab Ar-Riqaq, kitab Ar-Riqaq karangan Imam Bukhari, yakni kitab nasihat bab larangan menghiasi kehidupan dunia. Baik. Sebelum ni saya ada jelaskan, ada seorang ustaz dikata Imam Bukhari ni tak ada kitab, tak pandai bab hukum fiqh. Dan adalah ustaz di Malaysia kita ni jugalah. Kata Imam Bukhari ni tidak faqih dalam ilmu fiqh. Tak ada perkarangan kitab. Kalau kita ngaji betul-betul, kita akan jumpa mazhab Imam Bukhari. Di antara salah satu kitab dia, kitab ni, kitab nasihat, dan kitab Ar-Riqaq. Sebab Imam Bukhari berkata dalam kitab sahihnya di dalam kitab Ar-Riqaq, yakni kitab nasihat bab larangan menghiasi dunia, dan telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun, dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan hanya permainan dan senda gurau belaka. Dia berbalik kepada surah Al-Mulk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, di mana Allah Ta'ala nak uji setiap hambanya, siapa di kalangan hambanya yang baik amalan. Kita menganggapan dunia ini, ramai manusia ini anggapan bahawa apabila mati-mati, sedangkan Allah Ta'ala nak uji kita ni. Selama mana kita hidup di atas dunia hari ni, 45 tahun, 50 tahun, 70 tahun, 99 tahun, banyak mana waktu kita untuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan kita ni habiskan usia kita ni dengan dunia. Kalau tuan-tuan buka dalam surah Al-Munafiqun, ada satu ayat Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang anak-anak dan harta. Allah Ta'ala beritahu dalam surah tersebut, janganlah kalian kerana harta dan anak-anak menyebabkan kalian lalai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itulah yang berlaku. Kesibukan kita mencari harta dunia menyebabkan kita ni lalai kepada perintah Allah. Sayangnya kepada anak-anak pun menyebabkan kita ni pun lalai dengan perintah Allah Ta'ala. Dan semua itu akan ditanya di hadapan Allah di hari akhirat esok-esok. Baik. Di mana dalam kitab tersebut, dan telah berkata Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu, sesungguhnya dunia telah pergi membelakangimu dan akhirat telah menghadap di hadapanmu. Dunia kita dah tinggal, hak semalam kita dah tinggal dah, hak tengah hari tadi pun kita dah tinggal dah. Hak yang kita nak hadap hak esok ni belum tentu kita dapat. Belum tentu kita dapat. Mana hak dunia yang membelakangi kita situ sudah tinggal. Di hadapan kita sekarang ini adalah hari akhirat. Hal yang kita nak hadap esok-esok ni adalah hari akhirat, hari perhimpunan yang maha hebat, yang maha dahsyat.
yang disebut oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, yang dinamakan huru-hara hari kiamat. Sebab di Yaumul Mahsyar keadaannya cukup menggerunkan. Keadaan yang amat dahsyat. Maka itulah yang disebut oleh Imam Ibn Katsir huru-hara hari kiamat. Masing-masing mencari perlindungan. Masing-masing mencari tempat di mana untuk bergantung. Kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya berharap kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kerana hari ini adalah hari untuk beramal, bukannya hari untuk dihisap. Sedangkan esok adalah hari untuk dihisap, bukan pula hari untuk beramal. Sebab manusia ni bukan kata di Yaumul Mahsyar, bukan kata di hari akhirat, dalam kubur pun minta dah dengan Allah Ta'ala. Minta apa? Minta nak kembali semula ke atas dunia. Orang-orang kafir akan minta, orang Muslim pun akan minta juga. Orang semayang cukup pun minta juga. Maka sebab itulah Nabi SAW sebut satu hadis di hadapan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Apa Nabi kata? Sesungguhnya orang bersedekah akan rasa menyesal di hari akhirat kelak. Akan rasa menyesal di hari akhirat kelak. Sayyidina Abu Bakar tanya, kenapa ya Rasulullah? Sebab Sayyidina Abu Bakar ni kalau buat sedekah memang menang ke dia lah. Kenapa ya Rasulullah? Kemudian Nabi jawab pertanyaan pak mertua dia lah, pak mertua Nabi, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Seandainya manusia ini tahu inilah ganjaran bagi orang yang bersedekah, nescaya dia akan infakkan habis segala harta yang dia ada. Kita hari ni pasal kita tidak nampak pahala. Kita tak nampak pahala dan kita tidak nampak dosa. Maka sebab itulah kita ambil sambil lewa tentang amalan, tentang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya pahala itu kita nampak, ganjaran itu kita nampak, dosa pun kita nampak, nescaya kita akan taat kepada perintah Allah dan Rasul. Pasal kita tidak nampak, maka sebab itulah ramai manusia ni hanya main-main dengan perintah Allah dan Rasul. Baik. Maka diceritakan bahawa ketika Nabi Nuh alaihi salam akan meninggal dunia, dia berkata kepada sahabat-sahabatnya, bagaimana rasa hidupmu ini menurutmu? Mereka wajar bertanya seperti ini kepada Nabi Nuh alaihi salam, kerana Nabi Nuh alaihi salam hidupnya umur dia sebanyak 950 tahun. Umur Nabi Nuh alaihi salam. Maka sahabat tanyalah, bagaimana hidupmu? Sebab mu umur paling panjang 950 tahun. Mana mu faham lah pasal dunia ni. Apa dijawab oleh Nabi Nuh alaihi salam? Aku merasakan hidup ini hanyalah bagaikan sebuah rumah yang memiliki dua pintu. Jika aku masuk dari pintu yang satu, maka aku keluar dari pintu yang lain. Ini bermakna bahawa kita ni hanya mengerjakan rutin sahaja. Rutin seharian kita, hak tu yang kita buat. Bangun pagi, sembahyang subuh. Kalau yang dah bersara, biasalah lepas sembahyang subuh, ngopi dulu kedai, ngeteh dulu, kena roti canai begitu begini, mi kari ke apa pagi-pagi. Lepas tu barulah pulang ke rumah. Kalau ada hak kebun, pergi berkebun sekejap, tengah hari balik siap-siap, mari nak solat berjamaah zuhur pula. Lepas zuhur balik makan tengah hari gitu. Begitulah sampai ke malam, sampai ke subuh esok, melalui rutin yang sama. Kalau hak yang jenis bekerja,
Hak yang biasa keluar sebelum subuh balik gelap. Keluar pukul 4, 5 pagi nak pergi kerja jauh. Terpaksa keluar awal pagi sebelum subuh. Kena keluar dah. Keluar selepas subuh kena mengadap jeng pula. Tak, maka keluar sebelum subuh. Tempat kerja jauh. Kan? Begitulah seharian, balik pun gelap. Balik pun gelap juga. Itulah rutin kita sebenarnya seharian. Inilah yang dijawab oleh Nabi Nuh alaihi salam, kerana dia kata apa? Ini bermakna bahawa kehidupan amat membosankan dan hanyalah mengerjakan kegiatan rutin sahaja. Benda hak yang sama je kita buat. Setiap hari. Lama mana? Seumur hidup umur Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun melakukan perkara rutin sahaja. Tak, hal yang biasa kita buat. Cuba cek balik diri kita. Setiap hari apa hal yang kita buat? Adakah benda yang sama ataupun berbeza? Kebanyakan benda yang sama kita buat. Orang yang istiqamah dengan ngaji Quran, dengan berzikir, dia akan buat benda yang sama, rutin harian. Lepas sembahyang, solat waktu, baca 10 ayat. Lepas ni, pergi kerja. Lepas zuhur, baca lagi 10. Begitulah seharian. Sampailah dia khatam Quran. Orang yang melakukan kemaksiatan, kemungkaran, begitulah juga kehidupan dia seharian. Sehinggalah nyawanya dipanggil, dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Maka berkata seorang ulama yang bernama Abu Al-Ittahiyah rahimahullahu ta'ala, berkata kepada Khalifah Al-Mahdi, ratapilah kematianmu wahai orang yang sengsara, sebab sekalipun engkau meratapinya, engkau pasti akan tetap mati juga, walaupun umurmu panjang seperti umur Nabi Nuh alaihi salam. Walaupun umur kita ni panjang 1000 tahun sekalipun, akhirnya kita ni tetap akan mati juga. Nabi Musa alaihi salam pernah minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar umurnya dipanjangkan. Mari malaikat maut kepada Nabi Musa alaihi salam nak cabut nyawa Nabi Musa. Nabi Musa tapa malaikat maut ni sehingga tercabut mata. Cabut mata. Kembali malaikat maut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengadu malaikat maut kepada Allah, ya Allah, tengok apa yang Musa telah buat kepada aku. Tengok Musa buat apa dah aku ni. Maka Allah Ta'ala mengembalikan semula mata malaikat maut, dan Allah, wahai malaikat maut, pergilah kamu kepada Musa alaihi salam dan ambil nyawanya. Pergi semula kepada Nabi Musa alaihi salam. Wahai Musa, aku bawa perintah daripada Allah untuk ambil nyawamu. Nabi Musa kata, wahai malaikat maut, seandainya umurku dilanjutkan, mana ditangguhkan kematian, dilanjutkan umurku, adakah akhirnya aku akan mati? Malaikat maut kata apa? Mati juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditawarkan oleh malaikat Jibril daripada Allah. Di saat Nabi berada dalam keadaan saqarat, dalam keadaan saqaratul maut, malaikat Jibril datang. Sebab Nabi bertanya, wahai Israel, di manakah Jibril? Wahai malaikat maut, di manakah Jibril? Apabila Nabi sebut saja di manakah Jibril, maka mari selalu malaikat Jibril ni, aku di sini ya Rasulullah. Ni cerita di saat Nabi nak wafat ni. Aku di sini ya Rasulullah, berada di sisi kamu ni. Apa Nabi kata kepada Jibril alaihi salam? Ya Jibril, jijik sangatkah aku ini sehingga engkau memalingkan wajahmu daripada aku? Sehingga engkau memalingkan wajahmu daripada aku, jijik sangatkah aku ini? Ya Jibril.
Tak. Apa kata Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak sanggup melihat kamu sakit ketika menghadapi sakarat. Sebab itulah disebut dalam riwayat mengatakan bahawa malaikat maut menangis ketika mengambil nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi kata apa? Ya Jibril, bukankah aku ini kekasih Allah? Tak, bukankah aku ini kekasih Allah? Dah. Maka dijawab oleh malaikat Israel, malaikat maut lah. Ya Rasulullah, walaupun engkau kekasih Allah, engkau tetap akan mati juga. Tetap akan mati juga. Sebelum pada tu tawaran daripada Allah melalui Jibril. Apa Jibril kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sempena bulan Maulidur Rasul? Apa Jibril kata? Ya Rasulullah, aku membawa tawaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi tanya, apa dia? Ya Jibril, khabarkan kepada aku. Adakah engkau ingin menangguhkan kematianmu, dilanjutkan usiamu? Maka Nabi kata apa? Ar-rafa al-a'la balir rafiqul a'la. Inilah lafaz di antara lafaz terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasulullah wafat. Balir rafiqul a'la. Nabi ulang sampai 3 kali. Kemudian Nabi kata apa? La ilaha illallah inna lil mauti lasaqarat. Allahumma inni ala saqaratil maut. La ilaha illallah inna lil mauti lasaqarat. Nabi ulang sampai 3 kali. Inilah lafaz terakhir Rasulullah. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi wafat di pangkuan Siti Aisyah. Dalam dakapang Siti Aisyah radhiyallahu anhu. Sebelum Nabi nak wafat, air liur Rasulullah bertemu dengan air liur Siti Aisyah radhiyallahu anhu. Ni ada dalam hadis. Jangan salah faham. Air liur Rasulullah dengan air liur Siti Aisyah dengan sebatang kayu sugi. Sebab Nabi tunjuk kepada Siti Aisyah kayu sugi. Maka Siti Aisyah pun ambil kayu sugi tu, pegang keras. Adakah engkau ya Rasulullah ingin aku melembutkannya? Nabi hanya mengangguk sahaja. Baik, kita berhenti seketika, beri laluan azan. Seminit lagi. Siti Aisyah pun gigit kayu sugi tu. Dah lembut, maka Siti Aisyah pun bagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun bersugi sebelum nyawa Rasulullah diambil. Inilah yang disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Bukhari, yang dimaksudkan air liur Rasulullah dan air liur Siti Aisyah radhiyallahu anha bertemu. Jangan salah faham pula. Ni sebut air liur bertemu, ni buat salah faham kok lain pula lagi kan. Itu yang dimaksudkan. Selesai Nabi bersugi, Nabi pun mengucapkan apa? La ilaha illallah inna lil mauti lasaqarat. Allahumma inni ala saqaratil maut. Maka Nabi pun wafat. Ada tak Nabi sebut ummati, ummati, ummati? Tak ada. Itu hadis palsu. Muslimin muslimat, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata-kata Abu Al-Ittahiyah itu kepada Khalifah Al-Mahdi selari dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad jitumunna furadda, dan sesungguhnya kamu telah datang kepada kami sendiri-sendiri. Dan kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersendirian.
tidak ada teman, tak ada kawan-kawan sepermainan ke, rakan seperjuangan ke, tak ada. Yang kita pergi kepada Allah, kita hanya membawa adalah amalan kita dan cebisan kain kafan yang akan hancur. 3 hari sahaja dikebumikan, nah, tubuh badan kita ini dipenuhi dengan ulat-ulat, hancur habis jadi tanah, hanya tinggal tulang sulbi, tulang ekor. Tulang ekor inilah pada hari akhirat esok-esok, apabila Allah Ta'ala memerintahkan malaikat Israfil meniup sangkakala yang ketiga, maka tercantumlah kembali tubuh kita ini dan kita bangkit sama keadaannya seperti kita dikebumikan. Disebut dalam surah Ibrahim, manusia akan bangkit di hari akhirat kelak sama keadaannya seperti dikebumikan. Dan menghadaplah kita kepada Allah. Baik. Maka sebahagian ulama tafsir berkata, sebab turunnya ayat ini, ayat mana? Ayat walaqad jitumunna furadda. Kerana apa? Kerana Abu Jahal mengatakan, Muhammad mengatakan bahawa Allah mempunyai 19 malaikat sebagai penjaga neraka. Tetapi menurutku jumlah 10 sahaja sudah mencukupi. Malah kamu akan berasa cukup dengan jumlah 9 sahaja sebagai penjaga neraka itu. Baik. Kerana apa? Kerana Abu Jahal kata Muhammad mengatakan, diwat cerita kata Muhammad mengatakan bahawa Allah Ta'ala mempunyai 19 malaikat penjaga neraka. Tetapi menurut ulama tafsir mengatakan bahawa 10 sudah cukup, sudah mencukupi. Malah kamu berasa cukup dengan jumlah 9 sahaja sebagai penjaga neraka tersebut. Jadi siapakah di antara kita hari ini yang keluar dari dunia ditemani oleh keluarga atau sahabat? Tak ada. Masa temang tu ketika mana? Ketika jahatan tanah kubur je. Nah, setelah dikebumikan semua pakat balik. Nah, walaupun dia orang pakat besar, ada pingat dan sebagainya. Nah, kalau cara tentera letak pingat atas dulang. Nah, pingat PBB, pingat PGA, PPA, Lubnan, Amprovo, Bosnia. Nah, pingat setia. Kerana berkhidmat lebih daripada 18 tahun dapat pingat setia pula. Nah, bubuh susu atas dulang. Dengan melepaskan tembakan di kubur. Sebab berapa lama dia berkhidmat? 23 tahun, 23 das tembakan. Tapi selepas tu balik tau. Balik. Nah, balik. Dah pingat-pingat sakut di batu nesang ke buat balik? Buat balik juga. Tak ada sakut pingat gagah berani di batu nesang. Nak suruh muka nakir takut. Nah, nama letak nama je, tak ada pun letak pingat belakang. Fulan bin si fulan belakang dia PGB, pingat gagah berani. Tak ada. Malaikat maut tengok malaikat muka nakir, oh PGB hak ni sedap katok ni. Nak tengok berani setara mana kau. Semua buat balik. Nah, hak yang tinggal ketika itu jasad kita. Dah. Hak dah kena seksa dalam kubur, roh ataupun jasad, kedua-dua. Roh pun kena, jasad pun kena. Nah, ini dijawab oleh ulama. Siapa dia? Al-Mahrum Syekh Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala mengatakan bahawa di dalam kubur yang diazab itu adalah roh dan jasad. Roh dan jasad, kedua-dua. Dan masuk ke syurga Aisyah pun sama juga. Roh pun masuk, jasad pun masuk. Sebab kita ni bergerak kerana adanya roh di dalam badan. Kalau tidak ada roh, kita boleh bergerak tak? Tak boleh. Tak boleh bergerak. Sebab ada roh.
Dengan izin Allah, kita boleh sapa ke masjid, boleh sapa surau sebab ada roh dalam badan kita untuk kita melakukan pergerakan. Jadi dalam kubur esok-esok, yang diazab itu adalah roh dan jasad. Jika mayat itu mendapat nikmat, maka roh dan jasad juga mendapat nikmat di dalam kubur. Begitulah juga di hari akhirat esok-esok. Baik. Kerana siapakah di antara kita yang menemani sahabat atau tetangganya yang meninggal dunia kembali kepada Allah? Tak ada. Tak ada orang temang di tanah kubur, bermalang di tanah kubur, tak ada. Selesai ke bumi, semua pakat balik. Anak temang tak kubur, anak awal lagi balik. Awal lagi balik. Dan siapa dia temang? Hak yang temang amalan dia. Sebab apabila roh jasad dikebumikan sahaja, selesai habis semua orang balik, maka roh kembali kepada jasad dan mayat ini akan hidup di alam barzakh. Kata Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala dalam kitab Ziarah Alam Barzakh, bersandarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila bermulanya kehidupan seseorang itu adalah di alam barzakh. Selesai orang balik 3 langkah sahaja daripada kubur, maka Allah Ta'ala memerintahkan ruh kembali kepada jasad. Tetapi bezanya, hidupnya kita esok-esok di alam barzakh tidak sama dengan hidupnya kita di atas dunia. Itu bermulanya kehidupan kita di alam barzakh. Sampai bila? Sampai hari kebangkitan. Sebab itulah kita berada di alam barzakh ni lebih lama daripada kita hidup di atas dunia. Lebih lama daripada hidup atas dunia. Maka sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita apa? Perbanyakkanlah menghantarkan doa kepada si mati. Baik, sebenarnya 2-3 hari sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah masih sempat pergi menziarahi kubur, tanah kubur Baqi' Al-Gharqad. Nabi balik dalam keadaan Nabi pening kepala. Nabi masuk saja dalam rumah, Nabi mengambil sehelai kain dan Nabi ikat di kepala. Disebut dalam kitab kerana Nabi ketika itu merasa kepalanya pening. Kemudian ditanya oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, apa yang engkau buat di tanah kubur? Hampir setiap malam aku tengok mu ni pergi tanah kubur." Tapi tak cakap kerana gitulah. Jangan kata cakap kerana pula, berat aku nak jawab orang. Kita translate balik supaya mudah faham. Apa yang engkau buat di tanah kubur ya Rasulullah? Maka Nabi kata, sesungguhnya orang yang mati mengharapkan doa daripada kita orang yang hidup. Barang siapa yang berdoa kepada orang yang mati berkat atas namaku, maka kuburnya akan bercahaya selama 7 hari 7 malam. Ada hadis Nabi. Dengan syarat, kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, doa orang mukmin itu tergantung di antara bumi dan langit. Sekiranya di dalam doa itu tidak ada selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itulah kita kena nak doa, kena ada selawat kepada Rasulullah. Kalau doa kita tergantung. Kalau doa kita tergantung. Baik. Muslimin muslimat, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapakah di antara kita yang meninggal dunia membawa pakaian, harta dan keluarganya ke alam barzakh? Sesungguhnya tiada sesiapa pun yang akan menemani kita. Hak teman kita esok-esok hanyalah amalan kita. Hak yang boleh menghentikan azab jika kita diazab di alam barzakh, wa na'udzubillah, hanyalah doa dan amalan. Doa daripada kawan-kawan, doa daripada orang yang hidup boleh menghentikan azab. Sama ada hentikan azab itu bersifat sementara ataupun
ada azab itu berhenti untuk selamanya sehingga hari akhirat kerana sebab doa. Tengah kena kata ke malaikat Munkar dan Nakir, tiba-tiba terhenti azab. Maka mayat ini akan bertanya, wahai malaikat Allah, kenapa berhenti? Maka malaikat Munkar Nakir jawab, kerana ada orang menghantarkan doa untuk kamu. Maka sebab itulah aku hentikan siksaan kubur ini. Aku hentikan siksaan kubur. Ni hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Azab kubur berhenti kerana doa. Kerana doa. Wallahu alam. InsyaAllah kita sambung dalam bab tu pada bulan yang akan datang dalam pengajian kitab Sakaratul Maut. Masih pada bab sesungguhnya kamu telah datang kepada kami pada hari kiamat kelak dalam keadaan bersendirian. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma jam'ana hadza jam'al marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan